الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menjadikan kita sebagai manusia. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan akan kita di atas sekalian makhluk. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak Adam, dan Allah ta'ala mengkurniakan kepada anak Adam itu kemudahan sebagai kenderaan yang dia itu nak berjalan di atas muka bumi Allah, dan dia itu nak berlayar di dalam laut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak Adam itu di atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia tidaklah Tuhan jadikan dengan cara sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya hal keadaan tunggal. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu itu mengabdikan diri kepada Allah dan jangan menyekutukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mana-mana pun daripada makhluk yang Allah ta'ala menjadi. Dan tidak juga Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan kita mengabdikan diri kepadanya sedangkan dia tidak mengutuskan kepada kita seorang rasul supaya kita menjadikan dia sebagai contoh tauladan di dalam masalah kita nak amalkan amal ibadah setiap hari setiap malam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kita seorang rasul sejenis daripada kita sebagai manusia supaya menzahirkan akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sekalian agama-agama yang lain, walaupun mereka-mereka yang tidak beriman dengannya tidak setuju sama sekali, tidaklah mereka itu redai. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala tetap
mengadakan, menjadikan al-Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang utama, yang mulia, yang bahagia bagi mereka yang berpegang, mereka yang berasaskan kepada agama Islam semasa dia itu berhidup di atas muka bumi Allah yang sebentar ini. Bulan Rabiul Awal sebagai maklum di sisi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan yang kita itu pasti menghiaskan akan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang kepada ini dunia untuk bawakan keterangan kepada kita, bawanya lambang Islam, bawanya hujjatullahil balighah, hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita sebagai manusia boleh berpegang dengan ajaran Tuhan. Mudah-mudahan kita tak sesat jalan hidup di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan rasul dengan keterangan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang kepada kita cahaya daripada Allah dan keterangan yang nyata. Cahaya daripada Allah, yakni dinun al-Islam, agama kita Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala terima hanya dia. Lain daripada ni Allah Taala tak terimakan agama yang lain. Agama mana peraturan kita nak pakai cara hidup. Jadi sidang Jumaat yang dimuliai, sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul kepada kita ni untuk kerjanya satunya sahaja. Gapo dia? Yakni ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, sampailah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Risalah daripada Tuhan telah sampai kepada kita sebagai manusia. Yang kita nak buat sehat tak leh cara kita nak pakai hidup ni. Dengan sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam dia mari pada ini dunia ni bukan kita dengar sekadar kata dia ni daripada baka mana, dia daripada ibu bapa nama gapo, dia tak beranak tahun mana, dia beranak di mana. Itu adalah satu juzuk, satu bahagian daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tujuan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada ini dunia, salah satu daripadanya menyampaikan risalah Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Risalah Allah mana? Kitab Tuhan, yang Tuhan waktu turun mari untuk kita pakai. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan cara sempurna. Qad addaital amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah telah sampaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sampai. Nabi kita menerangkan tiap-tiap keterangan yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran. Nabi kita menterangkan pula sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala telah firman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Allah taala menurunkan keterangan. Al-Quran itu adalah keterangan. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Cahaya dah kita Allah Taala ni. Walaupun begitu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari juga menerangkan akan isi kandungan Al-Quran dengan cara jelas pula sekali lagi. Di situlah Allah Taala kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Quran adalah cahaya, keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Apabila gitu, manusia kita hidup di atas muka bumi ini, kalau kita nak kembali kepada ayyamil jahiliyah, hari-hari yang peristiwa ataupun hari orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah ni patut kita kena faham makna orang yang nak pakai hidup turut hawa nafsu. Orang nak pakai hidup mengikut kehendak diri dia. Maka diri manusia ni, diri kita ni
Apabila sebut manusia, kita jangan faham orang lain. Kira kata kita. Kita ni innan nafsa la ammaratun bisu. Diri manusia ni memang dia nak tarik kepada benda yang tak molek semata. Kenapa? Kerana kita ni dimudahkan masa kita hidup di atas belakang Adam AS di dalam kemewahan. Nak makan gapo, nak minum gapo, nak duduk lagu mana dengan cara mewah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala setelah daripada dia tadi itu mengeluarkan Adam AS daripada kesenangan disebutkan dengan syurga, lalu apabila dia datangkan kepada ini dunia dengan sebab salah, satu kesalahan sahaja. Satu kesalahan sahaja yang Adam AS itu salah dengan Tuhan, Tuhan halau dia tubik daripada kesenangan tersebut. Maka sifat kesenangan tadi itu dia bawa mari siapa akan kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala di dalam ini dunia. Maka dalam dunia ni Tuhan jadikan semua daripada perkara yang kita nak guna hidup kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan bawa datang mari semua daripada kesenangan bagi diri kita. Kita nak guna gapo apa boleh. Maka apabila kita nak guna gapo apa boleh, membawa ada diri kita ni berasa kata kita nak sudah sini. Berasa kata kita nak duduk sini tetap. Sedangkan kita dah tengok tiap-tiap hari tak ada siapa pun tetap atas muka bumi ini. Tidak ada siapa pun boleh pakai umur sepanjang hidup. Umat telah datang pada kita. Belum daripada kita. Berapa ummah? Aina haula? Di manakah mereka itu? Semua mereka tu qad matu, telah kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, bagaimanakah kita nak pakai cara hidup? Orang jahiliyah dia tak faham. Karena dia berasa kata aku nak duduk sini. Apakah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari ni? Apa dia bawa datang kata mati hidup kelik? Apabila kita mati kena ada hisab, kena ada neraca timbangan, adanya titik sirat. Di sana ada syurga, ada neraka. Apa ajaran ini? Maka disitulah dia halangkan. Bahasa Tania panggil dia menetai, sehabis menetai akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni kami percaya pada dia. Kami berasa siqah, berasa kata aman, berasa sedap hati dengan dia, berasa percaya terhadap dia. Akan tetapi apabila Muhammad alaihi salatu wasallam raya ajaran yang dia bawa, disitulah timbulnya permusuhan di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kumpulan jahiliyah. Apabila ada pertemuan, apakah berlaku? Nabi kita dah royak gapo? Nabi royak kata ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hei manusia, katalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut kita, tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut kita mengabdikan diri kepadanya dengan cara sebenar melainkan Allah Ta'ala hanya jua. Lalu apabila dia dengar akan ini perkataan mula-mula sekali, daripada hati dia berasa tenang terhadap Nabi, hati yang kena terhadap sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasa terluka dalam hati. Sebab ia faham kata la ilaha illallah Nabi Muhammad nak bawa ni apa dia? Maknanya habis licin. Tuhan-tuhan yang orang jahiliyah itu dok mengada dengan cara batil akan ditolak habis dengan satu kalimah. Lalu dia kata, "Atariku alihatina li syairin majnun?" Kita nak tinggal Tuhan kita ni bagi pengsyair yang tak cukup akal ni ke macam mana? Tuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tak cukup akal. Apabila tuduhan ni datang mari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah timbulnya kata orang jahiliyah ni nak akadnya pendirian. Sifat manusia kalau kita mengaji dalam ilmu nafsi, kita berasa sedap dengan ajaran mana-mana, kena tak kena kah dulu. Apabila orang mana cabut ajaran tadi itu, berasa nak mempertahankan, tu sifat manusia. Tak salah kita ada sifat tu. Sebab itulah di dalam agama dinun al-Islam, dalam agama kita nak terima ajaran
pasti kita kena terima daripada alasan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun bil bayyinat." Tanyakan orang yang kita berasa pandai tu, orang yang kita berasa yang reti, tanya dia tentang hal apa-apa pun boleh kita nak tanya dia. Tapi tanya, biar kaya jawab bil bayyinat, dengan keterangan. Kena ada keterangan. Keterangan al-bayyinah, keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mauqif. Itu pendirian seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Maka Nabi Muhammad tutup daripada mereka, adakah mung ni tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu? Siapa yang menjadikan mung ni? Siapa jadi langit bumi? Dia jawab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila ditanya mereka itu, pia jadi langit bumi dan jadikan mung sendiri ni, siapa? Yalah yaqulunna Allah. Nasaya dia jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apabila ia percaya kata Allah Taala mengadakan perkara yang tak ada kepada ada ni boleh, tapi benda ada dah mati gi, nak bakit tak boleh. Akal mana Nabi kata tak boleh nak terima? Subhanallah. Lalu dia kata, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dia kata kami ni tak mati tak hidup, tak binasakan diri kami, malaikat masa sahaja. Kalau mung tu benar, wahai Muhammad, fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Kalau mung benar sebagaimana ajaranmu kata mati hidup kelak, cuba bawa datang tok nenek moyang kami semua mari pada kami. Allah pandoknya cara memikir jahiliyah. Ya dok kira kata Nabi Muhammad dok kata bakit daripada mati pada ini, mari pada ini dunia pula. Ya Allah, Nabi Muhammad kata dak. Bakit di sini bukan bakit dalam dunia. Bakit satu lagi di alam akhirat nanti. Sebab tu dia tak sah nak terima. Dia kata berbagai-bagai terhadap Nabi. Syair majnun. Orang pengsyair lagi tak cukup akal. Iftara ala Allah kadhiba. Mung ni dusta di atas Allah Taala. Benda hak dusta Muhammad ni. Banyak perkara-perkara sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka dalam hati. Ini nak ayat kata sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila buat kerja sungguh, dia kena lagu ni. Apabila gitu, hei orang nak kerja Islam, hei umat Islam yang nak jaga agama Islam, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa bantu agama Allah, nescaya Allah Taala bantukan dia dan menetapkan pendirian. Bagaimana nak menetap? Sakit hati sebab Nabi ni manusia seperti kita. Nabi ni takut orang murih seperti kita. Seperti kita makna sama-sama manusia. Bukan sifat dia seperti kita. Sifat kerasulan dia bukan seperti kita. Sifat kenabian dia bukan seperti kita. Sifat khususiat bagi Nabi bukan seperti kita. Tapi asas dia adalah manusia. Allah Ta'ala kata, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata olehmu ya Rasulullah, rakyat lagi. Kata aku ni adalah manusia seperti kamu. Ia berasa hati, berasa terluka dalam dada. Kita kalau duduk dalam media dakwah, berasa gini. Pendakwah semua, jangan kata nak jadi pendakwah duduk di atas mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun duduk di atas meja mengajar dan sebagainya. Kita sebagai pendakwah dalam keluarga, jadi pak, jadi mak, jadi abang, jadi gapo. Kalaulah orang dalam keluarga tak dengar kita, jawab balik pula kita, berasa kan? Memang berasa dalam hati. Sebab itu Allah Taala kata, walaqad na'lamu annahum yaqulun, walaqad na'lam, dan Allah Subhanahu wa taala kata kami ni mengetahui apa? Kata mung tadi itu la yahzunuka alladhi yaqulun, sakit hati dengan sebab mereka itu duk kata. Allah kata habis-habis
Orang berjuruh nak kata jadi lagu mana? Cuba perkasa orang berjuruh apabila kena dikata, orang hati murah apabila dia kena kata, dia tak suka orang bakhil ataupun orang lebih. Puak tu dia tahan sikit sebab dia tebal sikit puak tu. Tapi orang berjuruh, tak, dia berasa terluka. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak royak, fa innahum, mereka itu nak kata kamu tu, la yukadzibunaka walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang zalim tadi itu tak ada kali dia dak dusta terhadapmu wahai Rasulullah. Tetapi dia tadi itu tak boleh nak terima kebenaran daripada keterangan yang kami itu bawa datang. Di sini ada kisah sikit. Tiap-tiap malam 3 orang daripada tokoh musyrikun, tokoh Quraisy. Yang pertama Abu Hakam Abu Jahl. Yang kedua Akhnas ibnu Syariq. Yang ketiga Abu Sufyan Sakhr ibnu Harb. 3 orang. Tiap-tiap malam ni pembesar bagi Quraisy. Tiap-tiap malam mari dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran semua. Apabila mu dengar bucu tu, ku bucu ni, mu bucu tu 3 bucu ya pakat dengar. Tak ada janji. Tubik gi setelah daripada semaya subuh Nabi sudah, puak ya nak kelik dah lah. Jumpa di atas jalan tu lah. Seolah kata, semuka gi mari. Hamu mari juga. Aku mari. Hamu demo mari juga. Tiga orang ni mari belakang. Wak perjanjian kata esok tak nak mari lah, munyo tahu demo gak kita marinya turut di fuak pemuda bilicing dia kata. Janji malam mula-mula kata tak saya mari dah malam yang kedua. Malam yang kedua mari pula. 3 orang tu Abu Sufyan, Sakhr ibnu Harb dan Akhnas ibnu Syariq. Lepas daripada tu Abu Jahl, Abul Hakam. Mari pula belaga pula di jalan. Allah kata mari pula. Dulu semalam janji dia kata tak saya mari. Berasa-rasa nak dengar hak Muhammad baca je kata. Sampai ke 3 malam duk jadi lagu tu. Lalu Akhnas ni orang cidik sikit. Orang ada headphone. Akhnas ibn Syariq ni pembesar daripada Quraisy. Dia pergi rumah Abu Sufyan. Sakhr ibn Harb. Dia kata, mu dengar Muhammad berasa lagu mana? Hak kita dok kata ke dia tu supa, kita ajari hak dia bawa datang tu. Abu Sufyan kata nak kata tak salah tak leh dia kata. Nak kata salah tak leh Muhammad bawa datang. Bawa apa kita tolak dia? Kita kena pergi jumpa dengan Abu Jahal dia kata. Kalau kita dua tak sudah. Pergi jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata kalau kena setara Muhammad apa, jangan kita turut. Akhnas ni akik tubuh bangun pergi dia kata. Tak boleh pakai lagu ni dia kata ni. Tak kena tahu ikut kok mana. Lalu Allah Ta'ala waktu turunkan ayat Quran, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun. Puak ni bukan dusta akan ajaran wahai Rasulullah. Mu tak sadar berasa hatilah. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan duk kecil hati sampai kamu jadi menyakit jiwa dengan sebab orang duk kata kamu. Terkadang orang kata kamu tadi itu, ia bukan nak bakit dusta terhadapmu, bahkan ia nak kata supaya nak wimmu tadi berhenti daripada wak kerja. Allahu akbar. Lalu Allah Subhanahu wa taala sidang Jumaat yang dirahmati, waktu turun pula ayat Quran. Hei pendakwah, hei umat Islam, ni bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghayati sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita nak tupai masalah Nabi kita nak buat kerja? Bukan dalam arti kata kita menghidupkan hari Ramadan kita tak ada buat kerja. Itu bukan tujuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala waktu Quran, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'atka min naba'il mursalin. Walaqad, dan Allah Subhanahu wa taala royak kata, hey Muhammad, ya Rasulullah, Allah Taala tak panggil nama Nabi Muhammad dengan mujarrad lagu tu. Dan Tuhan larang kita tak boleh panggil, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan panggil nama Nabi mujarrad, tak boleh. Nak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah.
Ya Khalilullah, tak apa lagu tu. Panggil ya Muhammad, lah, tak boleh. Walaupun dalam lagu, dalam syair, dalam gapo, ini larangan Allahu Jalla Jalaluh. Jangan kita mendahului perkataan manusia di atas qaul Allah Jalla Jalaluh wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dulu Allah Taala dan Rasul, hak tu nak tak di atas kepala kita. Rasulullah dan Allah Ta'ala wajib kita gerbaikan diri kita walaupun hancur tubuh kita kena mempertahankan dua dasar ni. Barulah kita termasuk daripada orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, dan Tuhan akan beli diri kita ni dengan syurga yang maha tinggi, bukan maha rendah, dak tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya telah bakit dusta rasul-rasul belum daripadamu. Rasul min qablik itu siapa? Ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, semua orang pakai bakit bahang belaka. Tak ada kata rasul mana-mana mari dalam dunia ni nak senang hati, tidak. Fasabaru, mereka itu sabar. Kena ada kuam otun, kena sabar. Kita nak kerja jemaah lagu mana? Nak kerja halakah macam mana? Nak kerja Islam lagu mana? Kalau kita tak ada sifat sabar, nak sabar tak boleh. Kita buat kerja ni jangan ingat atas hak kita. Ingat kata ini adalah ajaran Allah Jalla Jalaluh. Kita nak dapat ganjaran di sisinya. Sabar. Fasabaru. Di atas apa? Ala ma kuzibu. Di atas apa yang mereka itu bakit dusta. Sekarang tu bakit dusta. La. Wa udhu. Di menyakiti. Ummul Jamil, isteri bagi Abu Lahab, ambil duri, kerja tak ada, ambil duri tak di atas jalan, tak seru Nabi keluar tu bagi panggil orang kepada agama Islam. Wa imra'atu hammalatal hatab, hatu dia tu hak kita dah baca tu dalam Al-Masad tadi itu. Wak kerja, tapi wak kerja pasal nak masuk di dalam seksa hak Tuhan berjanji. La haula wala quwata illa billah. Wa udhu, dia menyakiti. Kata Nabi anak jatuh seorang pun tak ada. Allah, mung nak mulia lagu mana? Pak mak mung pun tak ada. Pak saudara mung pun tak ikut mung. Anak lelaki pun tak ada. Berbagai-bagai menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa udhu. Lepas tu hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak tolong apabila kita pas keting dah. Dah. Dalam ayat lain, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, sehingga fak-fak rasul tu habis dah jalan nak buat tak tahu nak buat dah, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pas kerja kita banyak mana kita terbila Tuhan nak tolong, banyak mana kita buat. Ini bulan yang kita menghayati sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Allah Ta'ala tak silap janji. Tuhan kata nak tolong. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Tuhan nak tolong dalam dunia ni lagi. Puak rasul dan orang-orang beriman sekali dengan rasul. Dan hari kiamat esok pun sama juga Tuhan nak tolong. Dengan sebab itu, orang yang nak kerja Islam, sabar saya. Yakin, tapi pergi dengan ilmu pengetahuan, jangan pergi dengan gamuk lah. Itu tepat dia. Wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Sesungguhnya telah rakyat dah pada engkau ya Rasulullah. Bagaimanakah khabar-khabar belum daripada ni orang jadi rasul seperti mung ni? Apakah aku itu coba terhadap mereka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu rahimakumullah anna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.